Surah Al-Ma'un. InsyaAllah malam ni kita akan sambung surah Al-Ma'un. Okey. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita akan sambung surah Al-Ma'un. Muka surat 601. Muka surat 602. Muka surat 602, surah Al-Ma'un. Surah yang kedua dalam muka surat tersebut. Surah yang kedua dalam muka surat tersebut. Boleh? Okey, alhamdulillah kita dah ada 1 2 3 4 5 6 orang. Kita boleh mula dulu perlahan insya-Allah. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Minta semua sahabat-sahabat mute-kan. Okey, kita akan mula membincangkan surah Al-Ma'un. Boleh? Okey, baik. Surah Al-Ma'un dari sudut susunan surah Al-Ma'un, maksudnya daripada awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ma'un adalah surah yang ke-107. Surah yang ke-107. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107. Okey. Dari sudut penurunan, dia adalah surah yang ke-17. Diturunkan setelah surah At-Takasur. Dia adalah surah yang ke-17 diturunkan setelah surah At-Takasur. Surah ini mengandungi 7 ayat. Surah ini mengandungi 7 ayat dan 25 patah perkataan. Surah ini 7 ayat je dan mengandungi 25 patah perkataan. Surah ni Mekah ke Madinah? Surah ni Mekah ke Madinah? Majoriti ulama-ulama tafsir mengatakan surah ni turun di Mekah. Sebab apa? Sebab surah ini antara surah-surah yang awal turun, yang ke-17, maksudnya surah yang awal lah, surah yang ke-17. Majoriti mengatakan surah ini turun di Mekah. Tetapi ada perbezaan. Majoriti kata surah ni turun, surah Al-Ma'un ini turun di Mekah. Walau bagaimanapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah, dua orang sahabat ni berkata, surah ni turun di Madinah. Quran kita saya yakin semua tulis Makkiyah lah. Sebab majoriti kata surah ni turun kat Mekah. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah radhiyallahu anhu kata surah ni turun di Madinah. Baik, seorang ahli tafsir yang bernama Hibbatullah. Dia ni ahli tafsir tapi dia cacat penglihatan. Dia kata apa tu? Pendapat dia ni. Sebahagian surah Al-Ma'un turun kat Mekah. Sebahagian surah Al-Ma'un turun kat Mekah, iaitu ayat 1, 2, 3 turun kat Mekah. Oleh kerana 3 ayat pertama turun awal kat Mekah, maka surah ni kira kat Mekah lah. Jadi dia kata 3 ayat pertama turun kat Mekah. Hibbatullah ni. Manakala ayat-ayat yang baki 4 ayat seterusnya turun di Madinah. Kat Mekah dia turun menceritakan tentang seorang kafir musyrikin yang bernama Al-As bin Wa'il. Okey. Manakala dia turun di Madinah, cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pendapat Hibbatullah, seorang ulama tafsir. Okey. Itu pendapat dia lah. Okey. Tapi majoriti kita kata surah ni turun kat Mekah. Kenapa kita panggil nama Mekah? Sebab ayat pertama turun kat Mekah. Ayat pertama turun kat Mekah. Ayat 1, 2, 3 turun awal di Mekah, maka dikira surah Makkiyah. Okey, baik. Apa makna Al-Ma'un? Memberi pertolongan yang kecil. Terjemah Al-Ma'un, memberi pertolongan. Al-Ma'un, terjemah dia memberi pertolongan. Boleh? Terjemah Al-Ma'un, terjemah dia memberi pertolongan. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Al-Ma'un ni apa basic word dia? Apa root word dia? Al-Ma'un ini basic word dia adalah Al-Aunu. Saya tulis kat skrin.
Al-aunu. Al-aunu ni dalam bahasa Arab maksudnya memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Al-aunu ni. Daripada perkataan al-aunu keluarlah perkataan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nasta'in tu nun, sin, ta, ain, ya, nun kan. Nasta'in tu ain, ya, nun belakang ni. Ain, ya, nun belakang ni. Perkataan ain, huruf ain, ya, nun belakang ni berasal pada al-aunu ni. Ingat tak dulu? Lama dah lah ni, dulu-dulu kat negara kita ada kumpulan yang menamakan kumpulan mereka Ma'unah. Ingat tak? Lama dah, tahun bila, tahu saya sekolah rendah lagi masa tu. Negara kita pernah dikecohkan, ada kumpulan-kumpulan yang merampas rampas senjata milik tentera kerajaan Malaysia. Lalu mereka menamakan kumpulan mereka Al-Ma'unah. Betul? Jadi Al-Ma'unah itu diambil pada perkataan Al-Aunu. Terjemah Al-Ma'unah yang diberi pertolongan. Terjemah Al-Ma'unah yang diberi pertolongan. Boleh? Okey, jadi terjemah Al-Ma'un memberi pertolongan. Itu terjemah umum lah. Al-Ma'un memberi pertolongan. Berasal pada perkataan Al-Aunu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi aun. Allah akan menolong hambanya selama mana hambanya menolong saudara-saudaranya. Baik, terjemah Al-Ma'un kita kata memberi pertolongan. Walau bagaimanapun dari sudut bahasa Arab, satu perkataan kadang-kadang ada beberapa terjemahan. Al-Ma'un juga dalam bahasa Arab bermaksud benda-benda yang boleh dipinjam oleh seorang jiran. Al-Ma'un ni adalah benda-benda yang boleh dipinjam oleh seorang jiran, kawan-kawan, adik-beradik. Contohnya untuk memasak periuk, garam, air. Al-Ma'un ni, maksudnya Al-Ma'un ni dalam bahasa Arab Al-Ma'nu. Dalam bahasa Arab Al-Ma'nu juga dipanggil Al-Qalil, sedikit. Benda sedikit lah, kalau orang pinjam pun tak ada masalah. Contoh dalam bab memasak, orang pinjam periuk, garam atau air. Itu dipanggil Al-Ma'un. Benda ni kecil lah. Tapi kalau orang pinjam ayam, ikan siakap, tu tak termasuk kategori Al-Ma'un. Pinjam periuk tak habis pun pinjam periuk. Garam kita tak luak pun. Air, nak air tak ada masalah. Kemudian kalau bab cucuk tanam, dipinjam dalam bab cucuk tanam lah, dipinjam cangkul, pinjam pengorek tanah, pinjam skop untuk skop tanah. Benda tu pun dipanggil Al-Ma'un. Kerana apa? Kapak, contoh kapak. Baldi. Benda-benda macam tu kalau orang nak pinjam, tak habis pun, tak luak pun. Jadi orang yang kedekut sangat sampai garam pun tak nak bagi. Kapak pun tak nak bagi pinjam. Baldi pun tak nak bagi pinjam. Dia termasuk dalam celaan ayat terakhir. Wa yamna'un al-ma'un. Dan mereka tidak mahu memberi pertolongan. Maksudnya pertolongan yang kecil, simple. Nak pinjam kapak, pinjam baldi pun tak nak bagi. Itu Allah cela dia lah ayat ni. Ataupun kalau orang tu pinjam jarum, dia nak menjahit, dia ada benang. Ada baju yang dia nak jahit, jarum je dia tak ada. Dia nak pinjam jarum kita. Kita tak nak bagi. Itu pun termasuk dalam Al-Ma'un. Kalau dalam bahasa Arab, kita nak cakap harta yang sedikit. Dalam bahasa Arab, harta yang sedikit. Duit sikit je. Dalam bahasa Arab panggil Al-Ma'nul Qalil. Al-Ma'nul Qalil. Dalam bahasa Arab, kalau kita nak kata duit sikit, harta benda yang sedikit, dia panggil Al-Ma'nu Al-Qalil. Al-Ma'nu maksudnya Al-Qalil. Alah, sikit je duit ni, sikit je wang ni. Jadi Al-Ma'nu ni maksudnya benda-benda yang sedikit. Benda-benda yang sedikit. Boleh? Al-Ma'nu. Baik. Ini kita kata kenapa surah ini dipanggil surah Al-Ma'un. Sekarang kita nak bincang apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya, iaitu surah Quraisy sebelumnya. Boleh? Minggu lepas kita bincang surah Quraisy. Dalam surah Quraisy Allah cerita kelebihan Allah bagi pada orang Quraisy. Apa kelebihan Allah bagi pada orang Quraisy? Allah bagi mereka rezeki yang cukup. Mereka tidak ada masalah kelaparan.
Allah bagi mereka keamanan. Mereka tidak ada masalah takut orang tu, takut orang ni, takut tentera tu, takut tentera tak ada. Tu kita kata isi surah Al-Ma'un sebelum ni. Jadi apa relate dengan surah itu isi surah Quraisy, li'ila fi Quraisy yang kita bincang minggu lepas. Jadi relate dia ada 3 perkara. Pertama, dalam surah yang Quraisy sebelum ni, Allah memperincikan satu persatu nikmat yang Allah bagi pada mereka. Allah bagi mereka Baitullah. Allah pelihara, muliakan mereka dengan sebab Baitullah. Mereka sentiasa dalam keadaan tak takut. Mereka sentiasa dalam keadaan cukup makanan. Musim panas ke, musim hujan ke, musim sejuk ke, musim buah-buah menjadi ke, musim buah-buah tak menjadi ke, mereka sentiasa ada makanan. Itu dalam surah Quraisy. Tetapi dalam surah ini Allah menceritakan keingkaran mereka. Dalam surah Quraisy, Allah cerita banyak nikmat Allah bagi mereka. Allah perincikan nikmat-nikmat untuk mereka. Tapi dalam surah Al-Ma'un ni Allah nak kata, mereka yang aku bagi macam-macam nikmat tu, kufur pula, buat perangai macam-macam, buat perangai macam-macam. Itu nombor 1. Baik. Yang kedua, relate yang kedua, dalam surah Quraisy, Allah cerita, orang-orang Quraisy ni Allah bagi nikmat apa? Makanan. Alladhi at'amahum min ju'. Allah yang telah beri makanan kepada mereka daripada sebarang kelaparan. Maksudnya mereka tidak ada masalah kelaparan, makanan banyak. Dalam surah ini pula Allah Ta'ala mencela orang-orang yang Allah dah bagi makan banyak pada mereka tapi tak nak bagi makan orang. Nanti kita akan masuk ayat 3 surah ini. Allah Ta'ala berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menggalakkan memberi makan orang miskin. Okey, dalam surah Quraisy Allah cerita Allah bagi banyak makanan pada mereka. Dalam surah ni Allah mencela mereka sebab makanan awak banyak, makanan awak lebih-lebih, tak nak bagi makan orang. Itu yang kita akan bincang dalam surah Al-Ma'un. Yang ketiga, dalam surah dalam surah Quraisy Allah suruh menyembah Allah, betul kan? Allah suruh menyembah Allah. Apa ayat dia dalam surah Quraisy minggu lepas? Ayat yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini. Allah cakap ayat 3 minggu lepas. Hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, iaitu menyembah Allah lah. Dalam surah Al-Ma'un ni Allah nak cerita geng-geng kafir ni, satu tak semayang langsung. Yang kedua, kalau yang jenis semayang pun semayang sebab nak riak. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Semayang juga, tapi semayang sebab nak tunjuk kat orang. Ini 3 relate. Ini 3 kita kata apa? 3 kaitan utama yang ada dalam surah Quraisy dengan surah Al-Ma'un sekarang. Apa perkara-perkara utama yang kita nak bincang dalam surah ni? Baik. Senang je. Pertama, kita nak bincang ciri-ciri musyrikin. Itu yang pertama. Iaitu dalam ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1, 2 dan 3 kita nak bincang ciri-ciri musyrikin. Sebenarnya ciri-ciri musyrikin banyaklah. Cuma dalam surah ni bincang 3 je. Mereka menafikan agama, mereka mengherdik anak yatim dan mereka tak suka bagi makan orang miskin. Ni ciri-ciri orang musyrikin. Boleh? Manakala 4 ayat seterusnya, itu ayat 4, 5, 6 dan 7. Ayat 4, 5, 6 dan 7 Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Mereka semayang, tapi mereka lalai daripada waktu semayang. Mereka semayang sebab nak menunjuk kat orang. Yang ke-7, mereka kedekut sana. Sampai nak pinjam jarum pun tak bagi. Sampai benda-benda kecil yang orang minta pun tak nak bagi. Ini perkara-perkara yang kita akan bincang dalam surah Al-Ma'un. Walaupun ayat 3 pertama turun cerita tentang musyrikin. 4 ayat seterusnya cerita pasal orang munafik. Tapi kita untuk ambil pengajaran daripada surah ini, kita kena anggap surah ni turun semua ke aku. Aku kena jaga-jaga daripada sifat-sifat tercela yang Allah cerita dalam surah Al-Ma'un ini. Aku kena pelihara diri aku daripada terlibat dengan sifat-sifat yang buruk yang Allah cerita dalam surah Al-Ma'un ini. Boleh? Okey, baik. Itu muqaddimah surah Al-Ma'un. Kita masuk ayat boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang nama Auni, ada orang nama Auni kan? Ada ustaz nama Auni. Terjemah Auni itu apa dia? Pertolonganku, bantuanku, itu terjemah Auni. Boleh? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adakah? Adakah? Ra'aita, engkau melihat. Ra'aita, engkau melihat. Engkau ni ditujukan pada Nabi SAW. Alladhi, orang yang. Alladhi, terjemah dia orang yang. Okey. Yukazibu, mendustakan ataupun menafikan. Yukazibu terjemah dia mendustakan ataupun menafikan. Bi, terjemah bi dengan. Terjemah bi dengan. Ad-din, dua terjemah ad-din. Satu agama. Satu agama. Satu lagi terjemah ad-din adalah hari pembalasan. Saya ulang balik. Ad-din, satu terjemah dia agama. Satu lagi terjemah ad-din hari pembalasan. Kita pun tahu din agama, lakum dinukum waliyadin, itu terjemah agama. Tapi din juga memberi makna pembalasan. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi terjemah dia, adakah ra'aita, engkau melihat, alladhi, orang yang, yukazibu, mendustakan, menafikan, bi, dengan ad-din, agama. Okey, ayat pertama kita tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak Kasim, terjemahkan boleh Tuan Haji Ishak Kasim. Adakah engkau melihat orang yang mendustakan atau menafikan dengan agama atau hari pembalasan? Okey, baik. Ayat pertama ni dah tunjuk negatif. Maksud negatif ni macam ni. Ayat pertama ni dah tunjuk Allah nak cela sifat-sifat yang akan datang. Allah nak cela sifat-sifat orang kafir yang akan disebut akan datang. Kalau kita nak cerita buruk orang pada orang lain, contohlah ni, kita kata apa? Tak tengok ke dia tu? Awak tak tengok ke dia tu? Duduk kat masjid, rumah sebelah masjid, tapi sekali habut tak pernah pergi masjid. Contoh ni sekadar contoh. Jadi kita nak cela orang tu, walaupun kita tak cerita lagi apa salah dia, kita tak cakap lagi apa kekurangan ataupun kelemahan dia, kita dah mulakan dengan soalan. Soalan ini berbentuk cemuhan dan sindiran. Soalan ini berbentuk cemuhan dan juga sindiran. Tak tengok ke dia tu? Mak ustazah, ayahnya ustaz, tapi perangai dia na'udzubillah min zalik. Walaupun kita tak cerita lagi apa perangai-perangai buruk dia, kita tak cakap pun lagi apa perangai buruk dia. Satu buruk apa, dua buruk apa, tiga buruk apa, tak cerita pun lagi. Tapi dengan soalan tu, tak tengok ke dia tu? Jadi sebab tu Allah guna ara'aita kat sini. Tak tengok ke? Sebab tu dipanggil istifham litawbih dalam bahasa Arab. Maksudnya tanya untuk cela. Tanya untuk cela. Baik, Allah Ta'ala cakap pada Nabi, soalan ni kau tak tengok ke? Maksudnya awak tak tahu ke? Tak tengok ni maksudnya bukan Nabi kena tengok mereka hari-hari. Maksudnya awak tak tahu ke? Wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama, iaitu orang yang menafikan agama. Itu maksud alladhi yukazibu biddin, orang yang mendustakan agama ataupun orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi ayat ni nak cerita kesan pada mendustakan agama, kesan pada mendustakan hari pembalasan, akan lahirlah sifat-sifat buruk lepas ini. Akan lahirlah sifat-sifat buruk selepas ini. Baik, pertama kita terjemah agama dulu. Boleh? Ad-din kita terjemah agama. Allah Ta'ala cakap pada Nabi, wahai Muhammad, kau tak tengok ke dengan orang yang menafikan agama? Maksud menafikan agama macam ni, dia tahu agama tu betul, dia tahu agama Nabi Muhammad tu betul, benar, dia tahu, tapi dia tetap menafikannya, menidakkannya. Sebab apa? Kalau dia beriman dengan Nabi Muhammad, agama Islam yang betul, banyak benda kena tinggal. Dulu boleh berjudi, kalau join agama dia tak boleh judi dah. Dulu boleh zina suka hati, kalau join agama dia tak boleh nak zina dah. Dulu boleh ambil riba, sekarang kalau join agama dia dah tak boleh ambil riba dah. Jadi oleh kerana nafsu mereka tak nak beriman dengan apa yang Nabi bawa, maka mereka cuba menafikan agama Nabi SAW walaupun mereka mengetahui kebenarannya. Contoh, ni sekadar contoh, sekadar contoh. Fir'aun, dia percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Saya rasa dah terangkan sebelum ni.
Fir'aun percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Fir'aun percaya Nabi Musa tu Nabi. Fir'aun percaya Nabi Musa tu Nabi. Sebab tu, masa Allah uji orang Qibti, Allah bagi macam-macam musibah, dia suruh Nabi Musa doa. Bukan dia seorang lah. Orang Qibti yang lain, orang-orang Fir'aun yang lain, suruh Nabi Musa doa. Kita orang Islam, ada orang Islam hari ni contohlah. Walaupun dia tak semayang, walaupun dia berjudi, walaupun dia berzina, ada masalah dia tetap tak suruh Sami Buddha ke Sami Hindu tolong doa. Orang Islam, ada tak orang Islam ni dia masalah? Masalah kewangan ke, masalah kesihatan ke, dia pergi jumpa Sami Buddha. You tolong doa kat Tuhan you boleh tak? Supaya I sembuh. Supaya masalah I hilang. Tak ada, orang Islam tak kawat je. Walaupun dia tak semayang. Sebab apa? Kita yakin agama dia tak benar, agama dia salah, agama dia batil. Fir'aun dia tak suka Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa bukan Nabi. Dia kata penipu Fir'aun. Tapi ada masalah, suruh Nabi Musa doa. Tengok muka surat 166. Tolong baca dia, Puan Izawani boleh. Muka surat 166. Ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami menghantarkan kepada mereka banjir besar dan belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai bukti yang nyata. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka menjadi kaum yang berdosa. Terus. 134. Dan apabila menimpa atas mereka azab, mereka berkata, wahai Musa, mohonlah untuk kami akan Tuhan kamu dengan apa yang dia janjikan di sisimu. Sesungguhnya, jika engkau hilangkan daripada kami azab, pasti kami akan beriman kepadamu dan kami akan kirimkan bersamamu Bani Israel. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Ayat ni menunjukkan Fir'aun percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Percayalah. Kalau dia tak percaya Nabi Musa tu Nabi, ada masalah banjir, kutu, belalang, katak tadi, tak payahlah suruh Nabi Musa doa. Suruhlah berhala-berhala awak selesaikan masalah. Suruhlah awak punya sami-sami, awak punya pendeta-pendeta, awak punya ketua-ketua ajaran sesat yang lain, suruhlah mereka doa selesaikan masalah. Maknanya mereka tahu, ini sekadar contoh, mereka tahu yang Nabi Musa tu betul, tapi tak nak percaya juga. Allah cerita apa lagi tentang Fir'aun? Allah cerita tentang Fir'aun. Muka surat 378. Boleh tak? Muka surat 378. Tuan Haji Salahuddin ada? Tuan Haji Salahuddin? Ya. Assalamualaikum. Surat 378. Okey, Tuan Haji Salahuddin tolong baca 377 ayat 12, 13, 14. Boleh? 377, 12, 13, 14. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata ini sihir yang nyata. 14. Terus? Dan mereka ingkar kerana padahal hati mereka tahu akan kebenaran yang sebenar. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerosakan. 15. Sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang beriman. Okey, baik. Tuan Haji Salahuddin, kurang satu ayat dan lebih satu ayat. 13. Tak. Sebenarnya saya minta baca 12, 13, 14. Tuan Haji Salahuddin baca 13, 14, 15. Saya baca 12 balik ya. Baca 12 balik. Boleh tak apa. Okay. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Nescaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar tanpa kecacatan. Kedua-dua mukjizat ini termasuk 9 jenis mukjizat yang dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik. Terus. Dan 13. Maka ketika mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata ini sihir yang nyata. Dan mereka ingkar kerana kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka tahu yang kebenaran yang sebenar.
maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerosakan. Okey, terima kasih Tuan Salahuddin. Poin saya ayat 14. Mereka engkar kerana sombong dan zalim. Padahal hati mereka tahu. Sebenarnya terjemah tahu tu nampak apa terjemah tahu? Bahasa Arab yakin. Wajahadu biha wastaiqanatha. Wastaiqanatha tu maksudnya mereka yakin. Mereka yakin kebenaran Nabi Musa. Mereka yakin Nabi Musa tu benar-benar Nabi utusan Allah. Sebab tu suruh Nabi Musa doa bila ada masalah. Kalau tak yakin langsung, tak percaya langsung, tak payahlah suruh Nabi Musa doa. Jadi mereka dah yakin Nabi Musa tu Nabi tapi reject juga. Itu maksud mendustakan agama. Itu maksud mendustakan agama. Boleh? Sama juga Nabi Muhammad SAW. Mereka yakin Nabi Muhammad tu benar, betul, tak pernah menipu, apa dia bawa betul. Tapi mereka menafikan benda yang mereka tahu betul. Itu maksudnya mendustakan agama. Datuk Usul tolong baca boleh tak Datuk Usul? Muka surat 131. 131. 131, okey. Ayat 33. Ayat 33. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah kamu bersedih hati, kerana sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Okey. Terima kasih Datuk Usul. Allah kata, wahai Muhammad, kami sedih. Kami tahu engkau sedih sebab kata-kata mereka. Mereka tidak menafikan engkau. Tengok. Mereka tidak menafikan engkau. Maksudnya bagi mereka Muhammad penipu ke tidak? Tidak. Tapi mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Ingkar dengan ayat-ayat Allah. Dalam masa sama percaya kat Nabi, dikira ingkar dengan Allah jugalah. Kalau awak betul-betul beriman dengan Nabi, awak mesti kena terima apa yang dia bawa. Baik. Orang musyrikin Mekah, ketika mana Nabi datang, Nabi mengaku Nabi, mereka tak puas hati kan orang musyrikin Mekah. Mereka hantar wakil pergi tanya orang Yahudi. Mereka hantar wakil tanya orang Yahudi. Betul tak Nabi? Ada orang ngaku Nabi kat tempat kami. Orang Mekah pergi hantar wakil ke Madinah, tanya orang Yahudi. Ada orang ngaku Nabi tempat kami. Maka pendeta-pendeta Yahudi kat Madinah kata, balik tanya dia 3 soalan. Balik tanya dia 3 soalan. Tentang lelaki-lelaki yang ajaib kisahnya. Tentang seorang raja yang mengawal timur sampai ke barat. Dan juga tentang roh. Yang juga tentang roh. Jadi wakil Mekah ni pun balik Mekah, balik daripada Madinah ke Mekah, masa ni Nabi kat Mekah lagi lah. Tanya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau betul kau Nabi, kami nak tanya 3 soalan. Pendeta tadi dah beritahu 2 orang wakil Mekah ni, kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, maksudnya dia Nabi. Kalau dia boleh jawab, maksudnya dia penipu. Jadi dia balik, dia tanya Nabi 3 soalan tentang seorang lelaki yang ajaib kisahnya, seorang yang raja yang kawal timur sampai ke barat, dan juga tentang roh. Mereka cakapkan Nabi jawab esok aku, Nabi kata esok aku jawab. Nabi tak sebut insya-Allah, maka lebih kurang 15 ataupun 16 hari wahyu lambat turun. Lepas pada 15-16 hari barulah Allah turunkan surah Al-Kahfi yang menceritakan 3 perkara tersebut. Lelaki-lelaki yang ajaib kisahnya tu kisah Ashabul Kahfi. Raja yang kawal timur sampai barat tu Raja Zulqarnain. Okey, dan juga roh. Roh adalah ayat lain dalam surah Isra sebelum surah Kahfi. Jadi Nabi boleh jawab 3 soalan tu. Nabi boleh jawab 3 soalan yang orang musyrikin ajukan pada Nabi. Jadi bila Nabi boleh jawab, maksudnya apa? Nabi betul, bukan penipu. Mereka pun tahu Nabi boleh jawab. Tapi mereka tetap mendustakan kebenaran Nabi bawa tersebut. Ini makna mereka mendustakan agama. Maksud mendustakan agama, tahu betul, tahu benar, tetap cakap tak betul, tak benar. Itu maksud mendustakan agama. Boleh? Orang-orang macam ni lah yang Allah Ta'ala bahkan bagi azab teruk dalam kubur nanti. Boleh tak tengok surah Al-An'am? Tolong baca dia, Puan Nur Zakiyah. Boleh, Puan Nur Zakiyah. Ni antara ciri-ciri ahli neraka, orang yang main-main dengan agama. Maksudnya dia tahu betul, tapi tak nak terima juga. Itulah maksud main-main. Dia buat agama main-main. Maksudnya tahu kalau tak beriman, tahu dia cakap betul. Apa dia warning tentang neraka, apa dia warning tentang azab kubur, tahu betul. Tapi
Tak ambil tahu, tak ambil tahu lah. Tapi buat main-main. Mereka ni lah yang Allah panggil orang yang anggap agama tu main-main. Maksud main-main ni macam ni. Tahu betul, tak nak ikut. Tahu apa dia ancam tu betul, tak nak terima. Tengok surah Al-A'raf. Masa surah Al-A'raf ni cerita pasal Ashabul A'raf. Puan Nazakia tolong baca muka surat 156. Ayat 50 dan 51. Ayat 50 dan 51 Ustaz. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para penghuni neraka menyeru para penghuni syurga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa sahaja yang kamu telah kurniakan, apa sahaja yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya bagi orang-orang kafir, iaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan gurau senda, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, iaitu hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan kerana mereka mengingkari ayat-ayat kami. Okey, terima kasih Puan Zakia. Mereka anggap agama ni macam senda gurau dan permainan. Permainan dengan senda gurau ni kalau tak ada dalam hidup tak apa tak? Tak apa. Satu hari kita tak gurau, sebulan kita tak gurau, sebulan kita tak main apa-apa, boleh hidup, boleh hidup. Bagi mereka agama macam tu lah. Maksudnya ada tak apa, tak ada pun tak apa. Sedangkan agama bukan senda gurau, bukan mainan. Agama tu nyawa bagi hidup kita dunia akhirat. Jadi dia anggap macam senda gurau, main. Ada tak apa, tak ada tak apa. Ikut boleh, tak ikut pun boleh. Itu maksud permainan. Jadi orang yang anggap agama sebagai permainan ni bukan orang kafir saja. Ya. Orang Islam termasuk tak? Orang Islam termasuk juga. Orang Islam termasuk juga. Allah cela orang kafir dengan celaan yang sama, mendustakan agama dalam surah Al-Infitar. Puan Rafidah Abdul Ghani tolong baca boleh? Puan Rafidah Abdul Ghani. Boleh Ustaz. Surah Al-Infitar, juzuk Amma. Muka surat 587. Ayat 6, 7, 8, 9. 5, 8, 7. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? 6, 7, 8, 9. Surah Al-Infitar atas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. 7. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. 8. Dalam bentuk apa sahaja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. 9. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Okey, baik. Terima kasih Puan Rafidah. Sama. Terjemah Puan Rafidah mendustakan hari pembalasan. Bolehlah. Tapi ayatnya apa? Sama macam kita. Kalla bal tukadzibuna biddin. Din ada dua terjemah kan? Satu mendustakan agama, satu lagi mendustakan hari pembalasan. Okey, Allah kata bahkan kamu yang tertipu dengan duniawi ni sebab kamu mula-mula sekali main-main dengan agama. Maksudnya bagi kamu agama tu tak penting. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Buat boleh, tak buat pun boleh. Sedangkan agama bukan macam tu. Agama mesti kena buat. Sebagaimana makanan diperlukan untuk teruskan kehidupan, macam itulah agama diperlukan untuk teruskan kehidupan dunia dan akhirat dalam keadaan selamat. Untuk orang-orang yang main-main agama ni, maksud mempermain-mainkan agama ni ialah orang yang dia tahu agama penting. Dia tahu agama wajib kena amalkan. Dia tahu agama, apa yang Allah larang dalam agama wajib ditinggalkan. Tapi dia tak buat apa Allah suruh. Okey je, dia rasa biasa je. Dan dia buat apa yang Allah larang, dia pun rasa okey biasa je. Dia tak rasa bersalah, tak rasa menyesal, tak rasa takut pun. Maka Allah suruh tinggalkan mereka. Tengok surah Al-An'am. Tolong baca dia Puan Mudrikah Tahir. Tolong baca Puan Mudrikah boleh? Okey. Muka surat 136 ayat 70. 136 ayat 70. Ayat 72 Ustaz ya? 70. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia.
Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka kerana perbuatannya sendiri. Tiada baginya pelindung dan pemberi syafaat, yakni pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala tebusan pun, saya tidak akan diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan. Terus. Mereka mendapat minuman daripada air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Okey, terima kasih Puan Mudrika. Allah cakap apa dalam ayat kita ni? Tinggalkanlah orang-orang yang menganggap agama tu permainan dan senda gurau. Kerana mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Berilah peringatan kepada mereka dengan Al-Quran agar mereka tidak terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Allah suruh tinggalkan orang yang anggap agama ni main-main. Maksud main-main ni senda gurau. Buat tak apa. Semayang bagus, tak semayang tak apa. Zina tu, nak zina, tak nak zina tak apa. Contohlah. Dia anggap benda tu macam permainan senda gurau. Mainan dengan senda gurau ni maksudnya apa? Adakah wajib kena buat hari-hari? Adakah tak boleh hidup kalau kita tak bermain dan tak senda gurau? Tak kan? Macam itulah juga bagi mereka agama ni kalau amal bagus. Kalau tak amal, tak ada masalah. Ni orang panggil mendustakan agama. Okey, baik. Yang kedua, maksud mendustakan ad-din. Okey, satu saya kata tadi, terjemah ad-din adalah agama. Yang kedua, terjemah ad-din hari pembalasan. Iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan orang kafir musyrikin Mekah. Ketika mana Nabi SAW cerita pasal hari kiamat pada mereka perli, ejek Nabi, perli Nabi. Tolong baca dia boleh? Puan Maisarah Mokhtar. Tolong baca Puan Maisarah Mokhtar boleh? Muka surat 583. Okey. Ayat 10, 11, 12. 583, 10, 11, 12. Ya. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? 11. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? 12. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Terima kasih Puan. Mereka tanya sama mereka lah ni, borak-borak sama mereka, nak ejek Nabi, nak perli Nabi. Mereka kata, kita nanti dah mati, dah hancur dalam kubur sebagai tulang belulang, kita bangkit semula ke? Kita dah jadi tulang belulang dalam kubur, kita dah mati jadi tulang belulang, tulang kita pun dah hancur, boleh bangkit semula ke? Kalaulah betul lah dari kebangkitan tu, mesti kita rugi kan? Ayat ni ayat perli. Kalau betul lah apa yang Muhammad kata, dari kebangkitan, kita mesti rugi kan? Kita rugi kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita anggap kita rugi sebab tak beramal, tu bagus. Kat dunia ni kita sedar, aku ni tak beramal, aku tak prepare untuk akhirat, aku rugilah nanti. Bagus. Tapi mereka guna perkataan rugi ni, nak perli, nak ejek Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala cakap pada mereka, kau tak tengok ke? Mereka senang je, selamba je, mereka menafikan hari pembalasan. Mereka menafikan hari kebangkitan. Bahkan mereka cakap dengan penuh yakin tidak ada hari kebangkitan. Sebab apa? Mereka takut sekiranya hari kebangkitan tu benar-benar ada. Mereka yakin apa Nabi cakap betul. Tapi bila Nabi cerita pasal hari kebangkitan, mereka tak boleh terima betulnya ada hari kebangkitan. Boleh tak tengok surah An-Nahli? Tolong baca dia boleh? Tuan Haji Rusli tolong baca boleh? Tuan Haji Rusli. Surah An-Nahli. Okey. Muka surat sekejap, saya cari muka surat. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut. Okey, muka surat 271. Tuan Haji Rusli ada muka surat 271. Muka surat 271 ayat yang ke-38. Ayat ke-38 Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Bukan begitu, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai satu janji yang benar-benar daripadanya.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terima kasih Tuan Haji Rusli. Allah kata orang kafir musyrikin ni mereka bersumpah dengan sebenar-benar sumpah nama Allah lah, wallahi tallahi billahi, demi berhala-berhala mereka bersumpah Allah tak akan bangkitkan orang yang telah mati. Itu sumpah mereka. Allah Ta'ala jawab dalam banyak-banyak ayat yang lain. Allah kata, dulu kamu tak ada, aku bagi ada. Mudah je. Takkanlah kamu dah mati susah aku nak hidupkan balik. Kamu tengok ke tanah yang kering kontang, tak ada apa-apa tumbuhan. Tanah tu mati, kering kontang, gersak. Aku boleh hidupkan balik. So kamu yang dah mati nanti, susah ke aku nak hidupkan balik? Allah sebut dalam surah Yasin, untuk orang kafir musyrikin inilah yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Bukan mereka zaman Nabi saja, zaman sekarang pun samalah. Ramai yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Walaupun Allah dah datangkan berbagai-bagai dalil, tetap tak nak terima juga. Tolong baca boleh? Tuan Haji Muhammad Nawawi ada tak? Tuan Haji Muhammad Nawawi. Ada Ustaz, ada. Okey, surah Yasin. Kita sama baca surah Yasin kan? Muka surat 442. Ayat 33. Uh, 31, 32, 33. Surah Yasin. 442, 2. 42, 30. 31, 32, 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Golongan yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Ayat 32. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Ayat 33. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Nawawi. Apa maksud ayat ni? Allah kata semua umat yang kami dah binasakan dulu, semua umat yang kami dah matikan dulu, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud yang kami dah matikan dulu, nanti kami akan kumpulkan balik depan kami. Tanda menentu confirm akan terjadi, pasti akan berlaku ialah, cuba kamu tengok tanah yang mati, ke tanah gersang. Tanah tu mati gersang, tak ada pokok apa pun tumbuh. Kami boleh hidupkan tanah tersebut. Keluar pokok, keluar buah-buahan. Kamu dapat makan lagi buah-buah tu. Tak fikir ke? Tanah yang mati boleh hidup. Manusia yang mati, takkan Allah tak boleh hidupkan balik? Allah bagi dalil lagi. Tengok surah Ar-Rum. Boleh tak tengok surah Ar-Rum? Tolong baca dia, Puan Izian Wahida. Ada Puan Izian Wahida? Ada Ustaz. Muka surat 407 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang memulakan penciptaan semua makhluk, kemudian mengembalikannya kembali, menghidupkan semula setelah mereka mati, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, terima kasih Puan Izian Wahida. Allah kata, ni dalil logik akan mudah. Budak sekolah rendah boleh faham. Dulu kamu tak ada, Allah boleh buat bagi jadi ada. Kamu dah mati nanti susah kalau Allah nak bagi ada balik. Sedangkan kali kedua nak buat lagi mudah pada kali pertama. Jadi mereka tahu dalil-dalil ni, tapi mereka tetap mendustakan agama. Baik. Jadi antara terjemahan, itu penerangan-penerangan kita bincang ayat 1. Jadi antara terjemahan bidin, agama dengan hari pembalasan, mana lagi tepat? Jawapannya dua-dua betul. Tidakkah kau melihat orang yang mendustakan agama? Tidakkah kau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Terjemah dia dua-dua betul. Tetapi kita terjemah orang yang mendustakan agama lebih sesuai. Kerana apa? Bila terjemah orang tu mendustakan agama, termasuklah hari pembalasan. Kita dah tahu rukun Islam 5, rukun iman 6. Mana-mana dalam 11 tu kita nafikan satu je. Kita termasuk orang yang mendustakan agama. Rukun Islam 5. Rukun iman 6. Sekolah rendah kita dah belajar. Betul kan? Aku percaya semua, cuma malaikat aku tak percaya. Contohlah. Aku percaya Allah, percaya Rasul, percaya kitab, percaya Nabi, percaya hari kiamat, percaya qada qadar, percaya semualah aku percaya. Semayang aku tahu wajib, puasa aku percaya wajib, zakat, haji wajib, mengucap aku tahu wajib. Tapi malaikat aku tak percaya. Contoh. Orang yang reject malaikat juga termasuk orang yang reject agama.
Orang yang reject kewajipan semayang termasuk juga orang reject agama. Orang yang menolak kewajipan berpuasa termasuk juga orang yang mendustakan agama. Jadi terjemah yang lebih sesuai dalam ad-din kat sini adalah kau tak tengok ke orang yang mendustakan agama, bila sebut dia mendustakan agama, termasuklah juga mendustakan hari pembalasan. Mendustakan ada dua. Mendustakan ada dua. Satu, mendustakan dengan lidah. Mendustakan dengan lidah ni maksudnya apa dia? Lidah dia kata, tak ada hari kiamat. Tak wajib pun solat. Tak wajib pun puasa. Tak wajib pun pergi haji. Tak wajib mengucap. Lidah dia menafikan. Okey? Ini dipanggil menafikan dengan lidah, hukumnya kafir. Keluar pada agama Islam. Orang Islam yang tak solat, tapi dalam masa yang sama, dia tidak menafikan kewajipan solat, dia belum kafir lagi. Tapi kalau dia Islam, dia tak solat, dalam masa yang sama dia kata, tak wajib lah solat. Allah tahu kesusahan kita. Allah tahu perasaan kita. Tak wajiblah solat. Orang yang menafikan kewajipan solat, semua ulama sepakat dia telah terkeluar pada agama Islam. Jadi orang yang menafikan dengan lidah hukumnya kafir. Ataupun orang Islam dia kata kiamat ada. Tak logik kiamat boleh berlaku. Dia kata macam tu. Dengan lidah dia. Maka hukumnya terkeluar pada agama Islam. Ini dipanggil menafikan dengan lidah. Satu lagi dia panggil menafikan dengan perbuatan. Mulut dia kata ada hari kiamat. Lidah dia kata ada hari kiamat. Ada hari pembalasan, azab kubur, semua dia kata ada. Lidah dia kata. Tapi dia punya amalan dia, perbuatan dia seolah-olah kiamat tak ada. Dia tak semayang, tak takut. Dia buat dosa maksiat hari, tak rasa takut. Seolah-olah kiamat tak ada bagi dia. Ini termasuk orang-orang yang menafikan agama, menidakkan agama dengan perbuatan. Anak kita kata, mak minggu depan periksa. Anak kita kata, mak minggu depan periksa. Anak kita cakap kat kita. Okey. Tapi minggu ni tak nampak dia buka buku langsung. Tak nampak dia baca buku langsung. Tak nampak dia ulang kaji langsung. Kita pun tanya, betul ke Alam minggu depan periksa? Alam betul ke minggu depan periksa? Dia kata, ya mak, cikgu 3 orang kata minggu depan periksa. Tapi perbuatan anak kita tu, main game, main telefon, main dengan kawan-kawan, tak nampak buka buku langsung. Macam tak periksa je kau ni Alam. Contoh. Di mulut dia mengakui ada periksa minggu depan, tapi amalan-amalan dia, perbuatan dia seolah-olah tidak ada periksa. Inilah orang Islam hari ni. Ngaku tak ada hari kiamat. Ya, ada hari kiamat. Ada hari pembalasan. Ada azab kubur. Ada titian sirat. Ada padang mahsyar. Semua percaya. Tapi dia hidup sama macam orang yang tak percaya. Maksudnya sama macam orang kafir yang tak percaya ada hari pembalasan. Jadi ayat ni sebenarnya kita terjemah, tidakkah kau melihat, tidakkah kau tahu? Sebenarnya satu soalan yang agak, kita kata apa, cemuhan yang agak kasar daripada Allah terhadap orang yang main-main dengan agama. Kau tak tengok ke orang yang mendustakan agama tu? Soalan dia, kita kena terjemah dengan intonasi. Kau tak tengok ke dengan orang yang main-main agama tu? Tahu betul, tahu benar, tahu ada hari kiamat, tahu ada hari pembalasan. Tapi dia buat macam tak ada je benda-benda macam tu. Okey, tengok soalan. Okey, baik. Ayat 2. Apa ciri-ciri orang yang menafikan adanya hari pembalasan? Apa ciri-ciri dia? Yang pertama Allah kata, maka, sambung maka, zalika, itulah, terjemah zalika, itulah, allazi orang yang, okey, yadu'u mengherdik, boleh? Al-yatim, anak yatim, al-yatim, anak yatim. Okey, terjemahkan dia, Puan Aliza Ali. Terjemah boleh Puan Aliza Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Okey, baik. Terima kasih Puan Aliza Ali. Allah Ta'ala dalam ayat ni akan cerita pada kita ciri-ciri orang yang menafikan hari pembalasan. Ciri-ciri orang yang menafikan adanya hari pembalasan. Banyak ciri-ciri dia. Pertama sekali, kalau nak tengok orang yang tak percaya hari kiamat ni, orang yang bagi mereka seolah-olah tidak ada hari kiamat ni, ciri pertama mereka adalah mereka mengherdik anak yatim. Baik. Tadi saya dah beritahu dalam surah Quraisy sebelum ni, Allah cerita nikmat Allah pada orang Mekah. Apa nikmat Allah bagi orang Mekah? Allazi at'amahum min ju'. Allah Ta'ala bagi mereka makanan untuk menyelamatkan mereka daripada sebarang kelaparan. Jadi sepatutnya bila mereka ada makanan lebih,
mereka ada banyak makanan, mereka kena bagilah anak yatim yang susah nak cari makanan. Patutnya macam itulah. Allah bagi kita rezeki lebih, Allah kita bagi kita duit lebih. Tolonglah anak-anak yatim yang memerlukan, tolonglah anak-anak yatim yang tak cukup makan. Tapi mereka bukan sekadar tak nak tolong, bahkan mengherdik lagi anak yatim. Maksudnya sifat mereka bukan sekadar tak nak tolong, tak nak bantu, tak nak ambil tahu. Bukan sekadar tu, bahkan siap herdik lagi anak yatim. Baik, menurut Ibnu Abbas, ada beberapa sababun nuzul. Sababun nuzul ni maksudnya sebab-sebab ayat diturunkan. Ada beberapa sebab-sebab ayat diturunkan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ni turun untuk Al-As bin Wa'il, salah seorang pemuka musyrikin Mekah. Menurut Imam As-Sudi, ayat ni turun untuk Al-Walid bin Mughirah, pun sama juga. Ada pendapat mengatakan ayat ni turun untuk Abu Jahal, sebab beliau ni menjadi oleh kerana Abdul Muttalib ketua Mekah. Anak-anak dia dilantik, tanggungjawab ni, tanggungjawab jaga Kaabah, tanggungjawab beri minum orang haji, tanggungjawab sambut tetamu daripada luar. Abu Jahal diberi tanggungjawab uruskan anak yatim. Abu Jahal ni diberi tanggungjawab, kalau bahasa kita sekarang, menteri pembangunan, seolah-olah lah, menteri bak anak yatim. Abu Jahal ni, itu tugas dia. Tapi satu hari ada anak yatim datang, tak pakai baju, jumpa dia minta harta sikit lah, minta makanan. Abu Jahal bukan sekadar tak bagi, bahkan tolak anak yatim tersebut. Tolak main jauh-jauh. Sebab tu Allah turunkan surah. Bukan sekadar tak nak bagi, bahkan dia tolak anak yatim tersebut. Betul Allah turun ni. Ciri-ciri dia pertama, dia herdik anak yatim, halau anak yatim. Ibnu Jurayj berkata, ayat ni turun sebab Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, masa dia kafir, dia ni setiap minggu sembelih unta. Kaya, yang mana dia kaya pun, Abu Sufyan. Setiap minggu dia sembelih unta. Okey, dia bagi pada siapa? Dia bagi pada kawan-kawan dia yang suka minum-minum lepak-lepak dengan dia. Satu hari masa dia sembelih unta, datanglah anak yatim minta daging unta sikit. Datang anak yatim minta daging unta sikit. Lalu apa dia buat? Dia ditongkat, dia ketuk kepala anak yatim tu. Pok, main jauh-jauh. Allah turunkan surah ni sebab nak cela perbuatan-perbuatan mereka itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kalau kita baca buku-buku tafsir, kita akan jumpa macam-macam pendapat-pendapat ulama tentang sababun nuzul. Okey. Sebab-sebab ayat diturunkan. Kalau dalam ilmu hadis, okey, dia panggil apa? Dalam ilmu hadis dia panggil sababu wurudil hadis. Kalau kita belajar hadis kan, sababu wurudil hadis. Kenapa Nabi sebut hadis tersebut? Sebab ada sahabat tanya ke? Sebab ada sahabat punya perbuatan tak betul ke? Okay. Dal yasa sababu wurudil hadis. Ini dalam ilmu hadis. Dalam tafsir dipanggil sababun nuzul. Okey, sebab ayat diturunkan. Kenapa ayat ini diturunkan? Kenapa ayat diturunkan? Okey, baik. Kita akan jumpa 4-5 macam pendapat-pendapat sebab-sebab yang diturunkan. Contoh tadi lah, orang tu kata sebab ni, orang ni kata sebab ni. Baik. Pertama kena ingat, sababun nuzul yang bukan keluar daripada mulut Nabi SAW, Nabi tak cakap pun ayat tu turun sebab tu, maka hukumnya adalah zon. Maksudnya zon ni assumption. Kita tak wajib percaya. Contoh saya sebut tadi, ayat ni turun sebab gini. Ada orang kata, saya tak nak percaya langsung, Ustaz. Ayat ni turun untuk orang tu, orang ni tak nak percaya langsung. Tak jadi masalah. Tadi kan saya beritahu ayat ni turun sebab orang ni kata sebab Abu Jahal. Ibnu Abbas kata sebab Al-Walid bin Mughirah. Sebab Al-As bin Wa'il. Lepas tu ada orang, Ustaz saya tak nak percaya langsung apa yang Ustaz kata. Tak jadi masalah. Kerana benda tu tidaklah mau jadi kewajipan untuk orang Islam menerima sebab nuzul. Sebab apa? Dia bukan daripada Nabi SAW. Kadang-kadang Allah turunkan ayat sebab orang lain, sebab peristiwa lain. Tapi kita rasa sebab kita. Kita rasa ayat tu turun sebab kita. Sahabat rasa turun sebab dia. Sahabat-sahabat rasa ayat ni turun sebab aku nampak benda ni berlaku. Esok turun ayat. Jadi dia pun menurut sangkaan dia, ayat tu turun sebab dia nampak benda tu berlaku. Menurut sangkaan dia. Sedangkan Allah turunkan ayat tu sebab benda lain, sebab orang lain. Kita tak tahu. Dia tak tahu. Nampak? Okey. Satu hari, contoh ni sekadar contoh, nak faham sababun nuzul. Okey, saya mengajar kat satu kelas, contoh lah ni Lepas tu saya tengok
Banyak kali berlaku orang main telefon. Tengah saya mengajar orang main telefon. Tengah saya mengajar orang main telefon. Banyak kali berlaku. Dah 5-6 kali kelas tengok tengah mengajar main telefon. Maka ada orang baru masuk kelas kita. Hari pertama masuk kelas dia pun, masa kelas dia main telefon. Saya pun kata, okey, pengumuman minggu depan semua jangan bawa telefon dalam kelas. Saya nak masuk kelas semua simpan telefon dalam kotak. Habis kelas baru ambil telefon dalam kotak balik. Jadi orang yang baru masuk first time ni dia kata apa? Oh, sebab aku tengok telefon tadi, Ustaz terus keluarkan undang-undang minggu depan tak boleh bawa telefon dalam kelas. Dia rasa sebab dia. Dia rasa pengumuman saya tadi sebab dia. Dia rasalah. Sedangkan adakah sebab dia seorang? Tak. Saya umumkan macam tu sebab sebelum ni dah banyak kali orang main telefon dalam kelas dia. Jadi kalau ada orang lain nak claim, boleh tak? Ada orang lain nak claim. Orang yang minggu-minggu sebelum tu dia buka telefon time kelas, boleh tak dia nak claim? Oh, Ustaz buat pengumuman macam tu sebab aku yang main. Boleh tak? Boleh juga dia nak claim macam tu. Adakah sebab dia seorang? Boleh jadi sebab dia, boleh jadi sebab orang lain. Ataupun tak ada kaitan dengan kelas kita pun. Tak ada kaitan dengan kelas yang saya masuk pun. Saya suka-suka nama undang-undang macam tu, terpulang. Ini sekadar contoh. Macam itulah juga sababun nuzul. Bila kita belajar tafsir, kita akan jumpa banyak pendapat ulama-ulama kenapa ayat ini diturunkan. Kenapa ini diturunkan. Kita tak wajib menerimanya dan kita tidak bersalah kalau kita tidak mahu mempercayainya. Kerana ianya bukan daripada Nabi SAW. Habis itu kenapa Ustaz sampaikan juga? Kita sampaikan juga sebab dia kata-kata sahabat-sahabat. Bukan orang biasa yang saya rasa. Tak, sahabat-sahabat anggap ayat itu turun sebab dia. Ayat itu turun sebab dia. Kita akan terangkan dalam tafsir, tapi dalam bab pengajaran. Apa kita nak ambil pengajaran? Lesson kita dapat daripada ayat ni turun untuk aku. Maksudnya apa dia? Aku kena jaga diri aku daripada bersifat sedemikian. Okey, baik. Ciri-ciri pertama orang yang menafikan adanya hari pembalasan adalah mereka mengabaikan anak yatim. Sedangkan banyak ayat Quran Allah suruh kita muliakan anak yatim. Dalam surah Ad-Duha, saya baca saya terjemahkan. Allah kata apa dia? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim kau jangan herdik. Adapun anak-anak yatim kau jangan herdik mereka. Jangan kita cakap kasar dengan mereka. Allah sebut dalam surah Ad-Duha. Baik. Yadu'u ni Allah Ta'ala guna perkataan yadu'u. Allah Ta'ala nak tunjuk dalam bahasa Arab kalau ya dal ain. Yada'u ni, kalau yada'u, maksudnya apa? Meninggalkan, membiarkan. Yada'u ni maksudnya meninggalkan, membiarkan. Okey, kalau yada'u. Sekarang ayat kita yadu'u. Nampak ada tambahan sabdu atas ain ayat kita hari ni. Dalam kaedah bahasa Arab dia panggil apa? Ziyadatul huruf yadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf menunjukkan ada penambahan dari sudut makna. Kalau yada'u, terjemah dia meninggalkan. Tapi kalau yadu'u bukan sekadar meninggalkan, bahkan marah, herdik, maki anak yatim. Nampak? Kalau yada'u, kalau seorang tu dia meninggalkan anak yatim, maksudnya dia tak ambil tahu tentang anak yatim, dia masih lagi belum tahap berdosa. Sebab kewajipan mengambil tahu tentang anak yatim bukanlah kewajipan individu. Tak semua orang wajib ambil tahu tentang anak yatim. Nak orang tu miskin, dia pun miskin tak cukup makan, macam mana dia ambil tahu tentang anak yatim? Tapi kalau orang tu herdik anak yatim, marah anak yatim, maki anak yatim, dia tetap berdosa walaupun dia orang miskin. Nampak? Kalau yada'u, terjemah yada'u meninggalkan. Meninggalkan anak yatim berdosa tak? Tak berdosa bagi individu. Meninggalkan anak yatim tidak berdosa bagi individu. Kerana apa? Kalau ada orang kat tempat kita ada 10 orang yang ambil tahu tentang anak yatim, kita dah lepas daripada tanggungjawab fardhu kifayah. Kita tak berdosa. Nak kalau kita pun duit cukup-cukup makan dan sebagainya, kita tak berdosa langsung. Kalau kita meninggalkan anak yatim. Tetapi kalau kita ni miskin, nak bagi makan anak yatim tak mampu, nak bagi duit pun tak mampu, kita herdik maki anak yatim, kita tetap berdosa. Lepas tu Allah guna yadu'u kat sini. Awak boleh bagi bantuan, awak tak boleh bagi bantuan, tu cerita lain. Boleh jadi awak berdosa, boleh jadi awak tak berdosa. Tapi dalam bab yadu'u, iaitu mencela, memarahi, merdik anak yatim, awak tetap berdosa. Awak tetap berdosa. Orang-orang musyrikin Mekah yang kaya-kaya, tapi mereka tak nak bagi makan anak yatim, Allah mencela mereka dengan celaan yang sangat banyak dalam Al-Quran. Baik, yatim dalam bahasa Arab maksudnya ialah orang yang kematian ayah dan dia belum balik. Kanak-kanak
Al-wadadu, definisi yatim, ta'rif dia yatim dalam bahasa adalah al-auladul ladzi mata abuhu wa huwa lam yahtalim. Orang yang kematian ayahnya sedangkan dia belum balik. Itu definisi anak yatim. Definisi anak yatim ialah orang yang kematian ayahnya sedangkan dia belum balik walaupun mak dia jutawan. Ayah dia mati, dia umur 8 tahun, 9 tahun tak balik lagi, mak dia jutawan. Anak yatim, dia tetap anak yatim. Dia tetap anak yatim. Mak dia miskin, dia tetap anak yatim. Yatim dan dimaksudkan dalam ayat Quran adalah orang yang kematian ayah. Adapun orang yang kematian ibu tidak termasuk dalam yatim. Tapi bagi binatang, yatim bagi binatang adalah binatang yang kematian ibu. Yatim bagi binatang yang kematian ibu. Kematian ayah tak dianggap yatim bagi binatang. Bagi manusia, orang yang kanak-kanak yang belum balik yang kematian ayahnya. Kematian mak tak termasuk yatim. Kerana ayah dia ada kemampuan untuk cari rezeki, untuk cari duit untuk anak-anak dia. Mak ni bukan tak ada kemampuan. Kebanyakannya tak mampu, susah ataupun kita kata tak banyak jalan untuk cari rezeki bagi ibu. Satu hari, turun ayat Quran. Sahabat-sahabat ni tahu. Nabi selalu encourage mereka jaga anak yatim. Satu hari turun ayat Quran mengenai bahaya makan harta anak yatim. Boleh tak tengok muka surat 78? Muka surat 78, tolong baca dia Tuan Haji Ishak Kasim, boleh tak? Muka surat 78, ni cerita bahasa anak yatim lah ni, cerita bahasa anak yatim. Muka surat 78 ayat 11, surah An-Nisa. Allah mensyariatkan mewajibkan ayat 10, sorry. Maafkan saya, ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Okey. Sebelum turun ayat ni, sahabat-sahabat mereka ambil tanggungjawab ada jaga anak yatim. Tapi bila mereka jaga anak yatim, turun ayat ni, mereka takut. Takut apa? Takut mereka termakan hak anak yatim. Jadi mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, anak yatim ni bagus kita ambil tanggungjawab ke ataupun tak ambil tanggungjawab? Sebab kalau ambil tanggungjawab, nanti takut termakan harta mereka, termakan hak mereka. Berat ni, makan api dalam perut ni, ayat 10 surah Nisa. Tapi kalau kita tak jaga, semua sahabat-sahabat fikir tak nak jaga anak yatim, nanti termakan harta mereka, siapa nak jaga harta anak yatim? Lalu Allah turunkan ayat. Boleh tak tengok muka surat 35, Puan Izzawani tolong baca. Muka surat 35 ayat atas sekali. Ada Puan Izzawani? Ayat 220 Ustaz. Ya, 220 betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak yatim. Katakanlah, menguruskan untuk mereka lebih baik, dan jika kamu mencampuri urusan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerosakan daripada orang berbuat kebaikan. Dan jika mengkehendaki oleh Allah, nescaya Dia memberatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okey, baik. Terima kasih Puan Izzawani. Tengok. Allah kata, mereka tanya Nabi Muhammad, anak yatim ni nak jaga bagus ke tak payah jaga bagus? Sebab kalau jaga urusan anak yatim, takut termakan harta mereka. Bila turun ayat tadi, ayat surah An-Nisa tadi, apa sahabat-sahabat buat yang dia dah jaga anak yatim? Dia asingkan dapur. Dapur pertama untuk masak dia dengan family dia. Dapur kedua untuk masak makanan anak yatim. Kenapa tak bos sekali? Takut terambil beras anak yatim. Takut terambil tepung anak yatim. Maka Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, jaga mereka lagi baik. Kalau kamu campur makanan mereka makanan kamu, mereka sama macam anak-anak kamu. Janganlah pula bila kamu campur makanan mereka dengan makanan kamu, mereka makan simple-simple. Orang yatim, anak yatim tu makan lauk simple-simple. Anak-anak kamu makan hebat-hebat. Jangan. Allah permudahkan, maksudnya kamu tak ada masalah nak masak makanan mereka dengan masakan kamu sekali, tak ada masalah. Dengan syarat kamu niat nak mempermudahkan urusan, bukan ambil kesempatan pada mereka.
Baik, timbul soalan. Boleh tak kita jaga anak yatim, kita ambil sikit daripada harta anak yatim sebagai upah atau pembalasan? Boleh. Harus. Kita jaga anak yatim. Contohlah, kita jaga anak yatim. Sama ada anak yatim tu kaya masa ayah dia mati memang dah kaya. Ayah dia memang dah kaya, dia ada harta. Ataupun anak yatim tu miskin, mati-mati, ayah dia mati, dia tak ada harta, tapi orang bagi sumbangan pada anak yatim tersebut. Kita jaga anak yatim tu. Kita boleh tak ambil? Boleh. Tak ada masalah pun nak ambil. Tak haram pun nak ambil. Tengok muka surat 77. Boleh tak muka surat 77? Orang tanya, boleh tak kita jaga anak yatim, kita ambil upah untuk jaga anak yatim? Boleh. Datuk Asu tolong baca boleh Datuk Asu? Muka surat 77 ayat 6. Datuk tak dengar lah Datuk Asu, kena unmute-kan dulu. Tak dengar, sorry. Minta maaf Ustaz. Tak apa. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk berkahwin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas patutnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang betul. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Okey, terima kasih Datuk. Dalam ayat ni ada 3 poin. Pertama, Allah kata janganlah kamu makan harta mereka secara berlebihan melampau batas. Allah kata janganlah kamu makan harta mereka berlebihan melampau batas. Maksudnya boleh tak makan? Boleh makan harta anak yatim. Kita jaga anak yatim, kita makan harta mereka. Boleh, cuma jangan melampau-lampau sangat. Orang bagi sumbangan 1,000 untuk anak yatim, kita ambil 900 bagi 1 je kat dia. Itu melampau. Kemudian ayat yang kedua, poin yang kedua, Allah kata siapa yang kaya, dia dah kaya, bagusnya dia menahan diri daripada ambil harta anak yatim. Dia dah jutawan dah. Dia bukan rumah anak yatim. Orang bagi sumbangan pada anak yatim, dia tak ambil langsung tu bagi baik. Tapi kalau nak ambil juga boleh. Boleh, tak jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi tak jadi masalah. Kemudian, poin ketiga yang Datuk Usu baca tadi, siapa yang miskin, dijaga anak yatim, dalam masa sama dia miskin, maka dia boleh makan harta anak yatim dengan cara yang berpatutan. Jadi makan harta anak yatim boleh ke tak boleh? Boleh. Umar Al-Khattab, bila orang tanya dia tentang anak yatim, dia kata hukum anak yatim sama macam aku ambil Baitul Mal. Ambil upah daripada Baitul Mal. Umar radhiyallahu anhu kata kalau rumah aku ada makanan, cukup makan, aku tak akan ambil harta pada Baitul Mal. Umar radhiyallahu kata. Tapi kalau rumah aku tak cukup makan, tak ada makanan cukup rumah aku, baru aku ambil harta daripada Baitul Mal. Dan ni Sayyidina Umar punya takwa lah ni. Sayyidina Umar punya takwa. Baitul Mal kan harta orang ramai. Cuma dia khalifah, dia boleh ambil upah. Dan dia kata kalau aku, Umar radhiyallahu kata, kalau aku ada duit lebih, masa aku tak ada duit, tak ada makanan, aku ambil harta Baitul Mal. Nanti bila aku dah ada makanan, aku akan ganti balik. Itu Umar radhiyallahu punya pendapat. Jadi orang tanya Sayyidina Umar tentang ayat ini, dia kata macam ni. Umar radhiyallahu kata kalau dia miskin boleh ambil. Kalau dia kaya baik jangan ambil. Dan kalau dia miskin, dia ambil harta anak yatim untuk dia makan dia. Cuma nanti kalau dia dah kaya, dia bayar balik. Itu pendapat Umar radhiyallahu anhu lah, kerana beliau seorang yang berhati-hati, berjaga-jaga. Adapun dalam mazhab kita, tak jadi masalah kalau kita nak ambil harta anak yatim, sekadar patut padan upah kita jaga mereka. Tak jadi masalah. Jadi Allah turunkan ayat, jaga anak yatim lagi bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, terlalu banyak hadis Nabi SAW cerita tentang kelebihan jaga anak yatim. Terlalu banyak hadis Nabi SAW cerita kelebihan jaga anak yatim. Dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Nabi kata, man masaha ra'sal yatim, siapa yang usap kepala anak yatim, dia usap kepala anak yatim, kataballahu lahu bi kulli sya'ratin min ra'sihi hasanatan, Allah Ta'ala akan tulis untuk setiap selai rambut kat kepala anak yatim itu satu kebaikan. Kita usap kepala anak yatim, setiap selai rambut yang kita usap tu satu kebaikan. Kalau anak yatim tu rambut banyak, lagi banyaklah kebaikan. Nanti dulu. Tadi ni kita terjemah dulu baru kita terangkan. Kemudian Nabi kata apa lagi?
Wa man kana indahu yatimun aw yatimatun lahu aw li ghairi kuntu ana wa huwa fil jannah hakaza wa nasaba isbi'aini wa qarranahuma. Siapa jaga anak yatim lelaki ke anak yatim perempuan ke, Nabi kata nanti aku dengan dia dalam syurga macam ni. Nabi buat isyarat macam ni. Aku dengan dia dalam syurga macam ni. Siapa jaga anak yatim, dia jaga seorang lelaki ke seorang perempuan ke lebih lagi ke, nanti dalam syurga aku dengan dia macam ni. Nabi buat isyarat macam ni, rapat. Maksudnya aku dengan dia sangat rapat dalam syurga nanti. Baik, hadis ni pun ulama-ulama tafsirkan lagi. Maksud pegang kepala anak yatim tu maksudnya apa dia? Bukan sekadar gosok usap saja, ambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab. Jadi siapa ambil tanggungjawab anak yatim, Allah akan bagi pahala banyak, macam mana banyaknya rambut-rambut kat kepala dia. Okey? Itu kalau anak yatim tu perempuan, umur 7 tahun, 8 tahun, tak balik lagi. Tak rasa pelik kita nak usap anak yatim, perempuan umur 8 tahun, tak balik lagi lah anak yatim. Jadi saya pun nak beramangan hadis ni, pergi usap kepala anak yatim tu. Anak perempuan umur 8 tahun. Apa pandangan orang? Pelik usap ni pegang kepala budak perempuan. Macam mana nak usap kepala anak yatim kan? Jadi maksud usap ni, bukanlah maksud usap tu, maksud literal usap, tapi ambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab. Betul kalau anak yatim tu tak ada rambut, kepala otak macam ni, tak ada kebaikan. Tak. Usap kepala maksudnya kita tunjukkan kasih sayang, tunjuk belas kasihan. Hikmah Nabi SAW anak yatim apa dia? Nabi boleh memahami keadaan anak yatim. Hikmah Nabi SAW anak yatim, orang yang anak yatim dia boleh faham kesusahan anak yatim. Orang yang bukan anak yatim, walaupun dia ustaz, dia boleh cerita macam-macam pasal anak yatim dan sebagainya, dia tetap tak boleh memahami perasaan anak yatim. Abu Hurairah kata, ada seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hati saya keras lah. Macam mana nak buat supaya hati saya lembut sikit? Maka Nabi SAW kata pada sahabat ni lah, ni ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Maka Nabi kata, kamu kalau nak hati lembut, hendaklah kamu usap kepala anak yatim, bagi makan orang miskin. Usap kepala anak yatim, bagi makan orang miskin, insya-Allah hati lembut. Baik, dalam bab anak yatim, siapa anak yatim kita patut utamakan? Anak yatim yang paling patut kita utamakan adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Kita bagi makan anak yatim mana-mana pun dapat pahala. Kita bagi anak yatim kat Afrika, boleh? Dapat pahala, tak ada masalah. Kita bagi anak yatim dekat Rohingya ke, dekat Bangladesh ke, tak dapat pahala. Tapi dari sudut keutamaan, anak yatim yang patut kita utamakan adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Mungkin anak dua pupu kita, anak kepada pak saudara belah mak belah ayah contohlah, anak 2 pupu, 3 pupu, jauh, hubungan-hubungan jauh lah ni. Tapi dia ada hubungan kerabat dengan kita. Itu lebih afdal kita bagi banding anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Boleh tak buka muka surat 594? Muka surat 594, tolong baca dia Tuan Haji Ishak Kasim, boleh? Ada tak Tuan Haji Ishak Kasim? Ada Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Surat 594, surah Al-Balad. Okey, surah Al-Balad. Ayat 11, 12, 13, 14, 15. 16 kali dah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Iaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak Kasim. Nampak Orang yang nak menempuh jalan yang tinggi, maksudnya nak dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Orang yang nak menempuh jalan yang tinggi, nak dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, kena buat amalan-amalan. Okey, kita dah semayang dah. Kita dah puasa dah, baguslah. Tapi kalau kita nak darjat kita tinggi lagi, nak kedudukan kita dekat lagi dengan Allah, cuba buat ni. Apa dia amalan-amalan tu? Fakku raqabah, memerdekakan hamba. Zaman sekarang tak ada hamba kan? Ataupun memberi makan orang yang kemelaratan. Orang miskin tak cukup makan, gelandangan-gelandangan kita bagi makan. Dan juga anak yatim yang ada kerabat. Bagi makan anak yatim siapa-siapa pun, mana-mana anak yatim pun, anak yatim Afrika, anak yatim kat China, anak yatim kat India, tak ada hubungan darah dengan kita pun, tak ada hubungan kerabat kita pun, dapat pahala, tak ada masalah. Tapi nak aula, nak dapat kelebihan pahala, nak dapat aulawiyah, kita bagi anak yatim yang ada hubungan
kerabat dengan kita. Boleh? Dan dari sudut awliyawiyah juga, sebelum bantu anak yatim, afdal kita bantu keluarga kita dulu. Tengok muka surat 27 boleh tak? Muka surat 27. Tolong baca dia Tuan Haji Salahuddin, muka surat 27 ayat 177. Ini kita bincang dari sudut afdal. Muka surat 27 ayat atas sekali. Ya sekalian suri. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta sedekah, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Okey, cukup Tuan Haji Salahuddin, cukup. Ya. Cukup. Right. Okey, terima kasih. So, dalam ayat ni Allah nak ajar kita dari sudut keutamaan nak buat baik. Bukan kata buat baik pada anak yatim tak dapat pahala, tapi afdalnya kalau kita ada duit lebih, siapa patut kita tolong? Kaum kerabat dulu. Kaum kerabat ni maksudnya adik-beradik, pak saudara, mak saudara, anak saudara, walaupun dia bukan anak yatim. Kaum kerabat, afdalnya. Lepas kaum kerabat barulah anak yatim. Lepas anak yatim barulah orang miskin. Lepas orang miskin, orang musafir. Lepas orang musafir barulah orang yang meminta-minta. Jadi dari sudut aulawiyah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, as-sadaqatu 'alal masakin sadaqatun. Sedekah pada orang miskin dapat pahala sedekah. Wa 'ala zawir rahimi sintani. Tapi kalau sedekah kepada orang yang ada hubungan silaturahim dapat 2 pahala. Kita sedekah ke orang susah Afrika, ke orang susah Bosnia, ke dapatlah pahala sedekah, tak jadi masalah, tak berdosa pun. Tapi kalau kita sedekah sumbangan ke hadiah kepada orang yang ada hubungan kerabat, sepupu, pak saudara, mak saudara, 3 pupu, 4 pupu, cucu saudara, tok saudara, kita bagi, dapat 2 pahala. Sadaqatun wasilatun. Pahala sedekah dapat, pahala hubungan kekeluargaan pun dapat. Jadi kita bincang pasal anak yatim. Bagilah makan pada mana-mana anak yatim pun dapat pahala. Cuma dari sudut afdalnya, pilihlah anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Dan sebelum bantu anak yatim, afdalnya, aulanya, terbaiknya kita bantu kaum kerabat kita yang dalam kesusahan terlebih dahulu. Okey, baik. Habis anak yatim. Sama ayat seterusnya, dalam surah Al-Duha saya dah beritahu tadi apa perintah Allah, wa ammal yatima fala taqhar. Kalau tak boleh bantu, tak cukup duit nak bantu, janganlah kita mengherdik, menghalau dengan kata-kata tak baik pada anak-anak yatim. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, kita jangan herdik, jangan kutuk, jangan sakitkan hati peminta-peminta sedekah, termasuk anak yatim. Okey, walaupun kita kata apa dia, kita tak ada duit, kita ada duit ke, tak ada duit ke, kita tak nak bagi pada orang yang minta sedekah anak yatim tu, kita janganlah mengeluarkan kata-kata yang tak baik pada mereka. Ya, cukup. Tengok muka surat 44 boleh tak? Tolong baca dia Puan Rafidah Abdul Ghani boleh, muka surat 44. Ayat yang ke-263. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Terima kasih Puan Rafidah. Kata-kata yang baik, maksudnya anak yatim datang minta maaf adik, abang tak nak bagi susu anak pun tak lepas beli lagi bulan ni, contoh. Minta maaf adik, abang tak ada duit lebih nak bagi sumbangan ke adik, contoh. Kata-kata yang baik lebih baik daripada bagi tapi menyakitkan hati si penerima. Jadi cara dia nak bagi diam. Kalau tak nak bagi lebih baik. Kalau tak nak bagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Kalau tak nak bagi lebih baik diam. Daripada mengatakan kata-kata yang tak baik kepada peminta-peminta sedekah. Okey, baik, jadi sifat yang pertama, orang-orang yang tak percaya akhirat adalah orang yang mengabaikan anak yatim. Bukan sekadar mengabaikan anak yatim,
tapi dia herdik, dia marah anak-anak yatim tersebut. Anak yatim layak dapat zakat tak? Anak yatim layak dapat zakat kalau dia kategori fakir miskin. Kalau dia anak yatim tapi mak dia jutawan, dia tetap tak layak dapat zakat. Okey, asnaf zakat, anak yatim tidak termasuk dalam asnaf zakat. Kecuali anak yatim tu fakir, miskin, baru layak dapat. Bukanlah kata bila nama je yatim terus dapat zakat, tak. Okey, baik, sifat seterusnya ayat nombor 3 boleh? Wa dan sambung ayat 3 surah Al-Maun. La tidak yahuddu, mereka memberi galakan. Terjemah dia memberi galakan. Yahuddu, dia memberi galakan untuk ta'ami, memberi makan al-miskin, orang-orang miskin, al-miskin, orang-orang miskin. Okey, terjemahkan dia, Tuan Haji Rusli terjemahkan boleh? Ayat yang ketiga surah Al-Maun. Dan tidak membantu untuk memberi makan kepada orang miskin. Okey. Terjemah Tuan Haji Rusli membantu. Tak ada masalah. Yahuddu ni maksudnya push, encourage bahasa Inggeris. Dia tidak encourage diri dia dan dia tidak push diri dia dan orang lain untuk beri makan orang miskin. Jadi dalam ayat ini sebenarnya terkandung dua perintah. Apa dua perintah? Pertama, Allah suruh kita bagi makan orang miskin kalau kita ada duit lebih, kalau kita kaya. Yang kedua, kita juga disuruh menyampaikan pada orang lain, menyeru orang lain, mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Ini dua perintah. Sebab tu Allah kata, dan dia tidak menyuruh untuk memberi makan orang miskin. Allah tak kata dia tak beri makan orang miskin. Kerana apa? Ada orang dia tak kaya. Dia nak bantu orang miskin. Dia tengok jiran dia miskin, susah, tak mampu. Dia tengok jiran dia miskin, susah, tak mampu. Tapi dia sendiri pun tak boleh nak bantu. Duit dia cukup-cukup makan dia. Kalau dia bantu jiran dia, ubah dia pula tergendala. Nak beli makan tak cukup, nak beli bayar bil tak cukup. Jadi apa dia boleh buat? Sepatutnya dia yang nak bantu kawan dia, jiran dia yang miskin. Dia nak bantu tak boleh. Apa dia kena buat? Dia kena encourage orang lain untuk bantu jiran dia. Dia beritahu Jumaat Surau ke, contohlah. Dia beritahu Baitul Mal ke, dia tolong sampaikan pada siapa-siapa ke. Jadi dalam ayat ini dua perintah. Pertama, kita kalau kita mampu, kita kaya, kita ada duit lebih. Ingat nak sedekah, nak tolong orang, syarat dia duit lebih. Janganlah pula kita dapat gaji sedekah orang miskin, sedekah anak yatim, dah lah kita nak bayar yuran sekolah anak pun tak ada duit. Mana duit gaji awak? Sedekah. Itu pun kefahaman yang tak betul. Tengok surah Al-Baqarah. Ni kita belajar bab sedekah anak yatim ke orang miskin. Kita bincang muzakarah. Agar kita beramal bukan ikut semangat. Agar kita beramal bukan ikut semangat. Tapi kita amal ikut ajaran yang betul. Tengok buku surat 34 boleh. Tolong baca Tuan Haji Muhammad Nawawi boleh. Boleh Ustaz. Buku surat 34 yang bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada kedua-duanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah kelebihan daripada apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Okey. Poin dia, mereka tanya pada Nabi, yang mana patut sedekah, mana boleh sedekah. Kelebihan daripada apa yang diperlukan tu. Kelebihan. Maksud kelebihan tu, kita dah selesai bayar rumah, bayar kereta, bayar yuran sekolah anak, susu anak, pamper anak, ada lebih. Tu yang patut kita sedekah. Janganlah dapat gaji sedekah, anak-anak susu, duit ayah dah habis. Tak, maksudnya duit yang kita dah lebih. Kewajipan kita untuk isteri anak-anak dah bagi mak ayah dah selesai, ada lebih. Lebih tu sedekah. Jangan ikut semangat dapat gaji sedekah terus semua orang. Lepas tu untuk anak sendiri pun lepas 20 hari bulan, 1 hari bulan dah tak ada duit nak beli lauk. Anak-anak makan nasi goreng pagi, petang, siang, malam pun salah juga. Lebih daripada apa yang diperlukan. Ini satu. Yang kedua, janganlah bagi banyak sangat, mentang-mentang ada duit lebih, bagi semua sekali. Pun tak bagus juga dalam bab sedekah ni. Tengok surah Isra boleh.
Ni ayat-ayat yang kita kena ambil tahu dalam bab sedekah. Jangan hari ni belajar bab sedekah anak yatim, sedekah orang miskin, malam ni terus transfer semua duit. Tengok surah Al-Isra, tengok surah Isra. Tolong baca boleh? Puan Mudrikah tolong baca surah Isra, muka surat 285 ayat 29. Boleh tak? Saya 285 ayat 29. ayat 29. ayat berapa Ustaz? Ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, ini kedekut, dan jangan pula kamu terlalu menghulurkannya sangat pemurah, kelak kamu akan tercela dan menyesal. Terima kasih Puan Mudrika. Jangan kedekut sangat dan jangan pemurah sangat. Kelak kamu akan jadi tercela dan menyesal. Maksud tercela tu kalau kedekut sangat sampai semua orang kutuk cela kita, dan jangan pemurah sangat, bagi semua sekali, nanti menyesal. Dapat gaji bagi semua kat orang, lepas tu 25,000 bulan, 26,000 bulan, dia tak ada duit nak makan family dia. Menyesal perlu bagi kat orang. Jadi bagi patut padan. Antara ciri-ciri ibadur rahman, orang yang sedekah, tapi sedekah dengan bukan ikut semangat. Ingat antara ciri-ciri ibadur rahman, dia suka bagi sedekah, tapi bukan ikut semangat. Tolong baca boleh? Puan Maisarah Mukhtar tolong baca. Page 365 boleh? 365. Ayat 63 sampai 67. 365, 63 sampai 67. Okey. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Yang kelima, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, kerana sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Poin saya lah sekali. Apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak kedekut di antara keduanya secara wajar. Ini kadang-kadang orang ikut semangat. Ikut semangat, bagi banyak sangat sampai dia pun tak ada. Okey, baik. Jadi kita yang ada rezeki lebih, dah ada kelebihan, maksudnya dah bayar bulan-bulan, ada rezeki lebih, bagus kita memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Wajib bagi semua orang ke? Tak wajib bagi semua orang. Okey, siapa yang kaya-kaya, mereka kena tolong orang miskin. Kalau orang kaya ramai, tak ada seorang pun tolong orang miskin, mereka semua berdosa. Okey. Ketika mana Nabi SAW sampai Madinah, Abdullah bin Salam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika mana Nabi SAW sampai Madinah, orang semua mengurumuni Nabi SAW. Maka aku pergi tengok Nabi. Ini kata-kata Abdullah bin Salam. Aku pergi tengok Nabi lah. Kali pertama Nabi sampai Madinah, orang semua kumpul kat Nabi, aku tengok sekali. Maka Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang akhirnya masuk Islam, dia kata, aku tengok muka dia bukanlah muka seorang penipu. Aku tengok muka dia bukanlah muka seorang penipu. Dan nasihat pertama yang keluar pada mulut dia yang aku dengar ialah, ya ayuhan nas, Nabi nasihat, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Okey, yang pertama Nabi nasihat, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Berilah makan kat orang. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wan nasu wasallu wan nasu niyam. Semayanglah masa orang ramai tengah tidur. Semayang tahajudlah. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Itu nasihat Nabi mula-mula sampai Madinah, apa dia? Bagi salam, bagi makan. Bagi salam, bagi makan. Okey. Jadi hadis Nabi tadi semua berakhir dengan mim belakang dia. Afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Di antara ciri-ciri orang yang senang masuk syurga, suka sebarkan salam,
bagi makan. Allah sebut dalam Quran, bagi makan. Nabi sebut dalam hadis, bagi makan. Allah tak syarat pun, kena yang mahal-mahal, kena yang sedap-sedap, kena yang bagus-bagus. Bagi makan apa kita makan. Kalau kita kaya mampu beli yang mahal, beli yang mahal. Kalau kita tak kaya mampu beli yang biasa-biasa, bagi yang biasa-biasa. Yang penting bagi makan. Jadi dalam ayat kita sekarang, Allah kata, mereka yang kaya, dahlah mereka kaya tak nak bagi makan. Dalam masa yang sama, mereka juga tidak mahu encourage orang untuk bagi makan. Saya bagi contoh tadilah. Kita tahu jiran kita susah, tak ada makanan. Kita nak mampu, kita tak boleh nak bagi. Kita tak ada duit, kita cukup-cukup. Maka kita bantu jiran kita yang miskin dengan cara encourage orang-orang kaya yang kita kenal untuk bagi dia makan. Ataupun susah-susah sangat, beritahu pengurusi masjid. Kalau pengurusi ada orang kita, jiran kita tak ada cukup makan, tak cukup makan. Saya nak bagi, saya tak ada duit. Macam mana nak buat tuan pengurusi? Tuan pengurusi pun iklan sama-sama jemaah surau, ada orang kita gini-gini. Pun kita termasuk orang yang menggalakkan orang lain bagi makan. Kita termasuk orang yang menggalakkan orang yang bagi makan. Kadang-kadang kerana kekurangan kita, kita tak tahu keadaan jiran-jiran kita. Kita tak tahu keadaan jiran-jiran kita. Ada setengah-setengah, ada setengah orang, dia tak cukup duit. Dia sesak. Tapi dia malu nak buka mulut. Mereka ni dipanggil, dalam Quran Allah gelarkan mereka dengan golongan fuqara. Dari sudut fiqah kan, fakir dengan miskin, fakir lagi turut pada miskin. Fakir lagi turut pada miskin dari sudut fiqah. Sebab tu kalau kita tengok asnaf-asnaf zakat, fakir lain, miskin lain. Ayat 60 surah At-Taubah, nantilah kita bincang ayat 60 surah At-Taubah, antara 8 asnaf zakat, fakir lain, miskin lain. Kenapa Allah bezakan? Okey, itu cerita kemudian. Adapun dari sudut tafsiran, zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang miskin, tapi mereka tak nak tunjuk ke orang mereka miskin. Mereka lapar, mereka tak nak tunjuk ke orang mereka lapar. Tengok surah Baqarah boleh. Jadi kalau kita nak belajar detail bab sedekah, saya beritahu tuan-tuan, kalau kita nak belajar detail bab sedekah, okey, kita kena baca ayat daripada ayat 261 surah Al-Baqarah sampai 274 surah Al-Baqarah. Kalau kita nak belajar detail bab sedekah lah. Tapi tak apa, kita tak nak cerita semua tu. Boleh tak tengok muka surat 46? Kalau baca dia Puan Izian Wahidah, muka surat 46 ayat 273. Bismillahirrahmanirrahim. Berinfaklah kepada orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka bahawa mereka orang kaya kerana mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu Muhammad mengenali mereka dengan sifat, melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Okey, terima kasih Puan. Ayat ni nak ajar kita apa dia? Ada setengah orang ni miskin, dia minta ditunjuk, saya memerlukan bantuan, saya tak ada masa, saya masalah gini-gini. Memang kita bantulah. Memang kita bantulah. Ada setengah orang miskin, dia malu nak minta. Dia malu nak cakap ke orang dia nak duit, dia perlukan duit. Jadi kita sebagai adik-beradik, sebagai jiran, takkan kita tak tahu lagi. Suami kena buang kerja, isteri kena buang kerja, dah 4 bulan tak ada kerja. Takkan nak tanya lagi, awak ada duit tak? Adik kita kena buang kerja, isteri dia kena buang kerja, tak ada pekerjaan, nak cari kerja tak dapat kerja. Takkan nak tanya lagi, awak ada duit tak bulan ni? Tak, orang-orang yang Allah suruh kita bagi infak juga adalah orang yang fakir, tapi dia takkan minta-minta. Sehingga kan kita tengok dia macam biasa dia. Jadi orang macam ni tak salah. Bukan tak salah, kita disuruh oleh Allah memberi sumbangan pada mereka, beri makan pada mereka. Kalau kita rasa, kita tahu dia susah, tapi dalam masa yang sama kita tak ada duit nak bagi, kita pun tak cukup makanan nak bagi, contohlah, maka kita ajukan pada pihak surau, pada Baitul Mal. Itu termasuk orang-orang yang menggalakkan orang lain bagi makan. Okey, ada anak-anak rumah anak-anak yatim memerlukan sumbangan makanan, memerlukan sumbangan wang untuk beli pakaian dan sebagainya. Kita nak bagi, kita tak mampu. Kita tolong jumpa orang kaya-kaya yang kita kenal. Kita jumpa dia, Datuk, Datin dan sebagainya. Ada rumah anak yatim ni, dia dah berapa bulan dah tak ada bekalan makanan. Contohlah, yang ada pun beras dengan kicap je, contoh.
Jadi kita nak bagi, kita tak mampu, tapi kita tolong sampaikan hajat mereka pada orang lain. Sama ada mereka meminta tak meminta, kita tolong sampaikan kita telah pun beramal dengan ayat 3 surah Al-Ma'un. Jadi antara ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari akhirat ialah pertama, anak yatim, dia tahu susah, buat tak tahu je. Okay, saya lupa nak terangkan. Orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, ada dua golongan yang sentiasa tertindas. Orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, ada dua golongan yang sentiasa tertindas di kalangan mereka. Pertama anak yatim, kedua wanita. Anak yatim dengan wanita memang tak layak dapat apa-apa. Bayangkan, ayahnya mati dalam peperangan. Anak yatim tu, anak si mati dalam peperangan tu tak layak dapat faraid. Tak layak dapat faraid. Ni, undang-undang jahiliyah dulu. Islam datang, Islamlah mengangkat martabat anak yatim dan Islamlah telah mengangkat martabat wanita. Orang jahiliyah, wanita tak layak dapat faraid. Dah lama jadi isteri kepada suami tersebut, 10 tahun, 20 tahun, suami mati, tak kisahlah sebab peperangan dan sebagainya, isteri langsung tak layak dapat faraid. Bahkan isteri tu kalau nak kahwin lain, kena bayar balik mas kahwin pada keluarga belah suami. Ni, wanita-wanita ditindas, anak yatim ditindas. Okey, sama semasa zaman jahiliyah. Islam datang, Islam mengangkat balik hak-hak mereka. Islam datang, Islam mengangkat balik hak-hak mereka. Jadi antara ciri-ciri orang yang main-mainkan agama, tak risau akhirat, anak yatim buat tak tahu je, orang miskin buat tak tahu je. Jadi kita nak beramal dengan ayat ni, pandang-pandanglah jiran-jiran, pandang-pandanglah kaum kerabat yang mana susah-susah. Mungkin ada anak yatim, kita bagilah sekadar kita mampu. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tujuannya apa dia? Kita tak nak ke akhirat nanti, kita menjadi golongan yang langsung tak ambil tahu, langsung tak kisah tentang anak yatim dan juga orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Okay, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita akan masuk ciri-ciri orang munafik. Mereka semayang, tapi semayang mereka lalai. Lalai ada dua makna. Satu, lalai dalam semayang. Yang kedua, lalai waktu semayang. Kita bincang. Yang kedua, mereka semayang juga tapi nak tunjuk ke orang. Semayang juga tapi nak tunjuk ke orang. Yang keempat, orang munafik ni memang kedekut sangat. Memang sangat-sangat kedekut. Zaman Nabi, kebanyakan munafik adalah Yahudi. Kat Madinah, orang musyrikin ada juga. Orang musyrikin ada juga jadi munafik. Tapi kebanyakan munafik kat Madinah adalah orang Yahudi. Allah kata apa pasal Yahudi ni? Kedekut punya kedekut Yahudi ni. Boleh tak tengok surah An-Nisa boleh 9. Allah kata, kalaulah mereka ni ada kuasa, jangan harap mereka nak bagi kat orang. Muka surat 87 boleh? Muka surat 87 tolong baca Puan Aliza Ali. Tolong baca. Ni nak baca minggu depan ni tapi tak apalah, saya refer satu je dulu. Muka surat 87 ayat 52-53 boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, nescaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bahagian daripada kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada manusia. Terima kasih Puan Alizal. Ini Allah cerita pasal Yahudi munafik. Mereka ni kalau Allah bagi kuasa, Allah bagi kerajaan, pemerintahan, Yahudi munafik ni, jangan harap nak bagi kat orang. Jangan harap nak bagi sumbangan. Jangan harap nak bagi pemberian. Ni sifat kedekut orang-orang munafik ni. Okey, lagi satu. Dia adalah kedekut, dia suruh orang kedekut. Sorry, ni patutnya minggu depan tapi tak apalah. Tolong baca boleh last. Datuk Usul tolong baca boleh Datuk Usul. Ayat 8, page 84 ayat 37. Ni munafik Yahudi punya perangai ni. Dah lah kedekut, suruh orang kedekut pula. Hasut orang, tak bagi. Buku surat 84 ayat bawah sekali. Iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir Arab yang menghinakan. Okey, terima kasih Datuk Asu. Allah cela orang Yahudi dan munafik, dia adalah kedekut, suruh orang kedekut pula. Jadi kita ayat tadi, Allah suruh kita encourage orang bagi makan orang miskin. Kalau kita kaya, kita bagi kita sendiri. Kalau kita tak mampu, sekurang-kurangnya kita encourage orang kaya-kaya, orang yang ada harta lebih untuk bagi makan orang miskin. Yahudi dengan munafik punya perangai adalah kedekut.
Dia kaya tak nak bagi. Dia hasut juga orang lain jadi kedekut macam dia juga. Itu kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Boleh? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, itu sama minggu depan insya-Allah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam.